Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam santai, salam cuti Malaysia duduk di rumah. Salam kawalan pergerakan 2020. Baik. Hari ini saya akan memerihalkan tentang secara umum dalam hasil bacaan saya berhubung bagaimanakah caranya sel-sel kanser ini merebak. Baik. So sel manusia di dalamnya mempunyai maklumat baka, maklumat genetik yang mana dalam bahasa mudah, apabila timbul pada waktu untuk sel ini mati, maka sel ni akan mati. Ada masa-masanya sel ni perlu bertumbuh, so dia ada maklumat untuk sel ini bertumbuh. So sel-sel badan kita ni kan dia membelah secara belahanda dua, maksudnya dia membahagi secara belahanda dua. Konsep orang kata pertumbuhan secara belahanda dua ni, pertambahan ni dipanggil pertumbuhan lah. Okey. So kita tak maulah sel ni bertumbuh sepanjang masa, betul. So bila sampai tempoh masa tertentu, memang sel ni akan mati. Sebagai contoh, kalau kita garu kulit kita, zap, ada yang macam putih ni kan, tu adalah contoh sel kulit mati. So sel dia bertumbuh dengan cara membahagi, sampai tempoh masa dia akan mati. Okey. Cuma ada cabaran sikit apabila kita sebagai manusia biasa ni banyak sangat faktor luaran yang negatif. Sebagai contoh, faktor terdedah lama pada pancaran ultra ungu yang melampau, and then makanan yang berasid, kita duk makan benda-benda yang berasid, segala minuman yang berasid, minuman pun orang kata macam bergas, minuman bergas, and then makanan pula macam makanan fast food, tu semua acidic. Kemudian faktor tekanan, stres, ni macam orang kurang tidur, ataupun banyak masalah terbeban dalam minda, dalam hati dan perasaan. Ini semua faktor ni semua ni nama dia adalah radikal bebas. Ni maksud dia, radikal bebas. So apa radikal bebas ni buat? So radikal bebas ni dia akan dalam bahasa sains ni dia akan mencuri atom oksigen yang ada pada sel. Tapi kalau dalam bahasa mudah nak faham, radikal bebas ni dia akan ubah maklumat genetik pada sel, yang mana sepatutnya sel ini bertumbuh, membahagi, dia jadi banyak, lepas tu ada sampai tempoh masa sel tu kena mati, betul. Tapi dia tak buat macam tu, yang mana sel ni dia tak mati. Dia terus bertumbuh. Maka nama dia jadi apa? Ketumbuhan. So, proses ini dipanggil sebagai angiogenesis. Angiogenesis. Dia bertumbuh. Makin banyak, makin besar ketumbuhan tu. So sel-sel ni dah bertukar menjadi sel-sel kanser dalam bahasa umum. So bagaimanakah cara sel kanser ni untuk terus-menerus bertumbuh? Maka sel kanser yang boleh buat, dia akan minta makanan, dia akan dapatkan makanan daripada salur darah besar ni, untuk dibekalkan makanan dia melalui kapileri darah yang kecil. Dia akan bagi isyarat pada badan, aku ni sel badan lah, aku nak membesar lah, aku nak sihat lah, bagi aku makanan. Macam tu, dalam bahasa mudah dia lah. So, badan ni tak kenal sel kanser, sebab sel kanser ni asal-usulnya sel asal kita. So, badan membekalkanlah makanan kepada dia. Ini semua ni, bermulanya proses sel itu berkembang, bertambah dan bercambah. So aktiviti radikal bebas ni kan saya sebut tadi, dia macam mencuri atom oksigen daripada sel-sel ni kan. So proses itu dipanggil pengoksidaan. Aktiviti bebas ni, aktiviti dipanggil pengoksidaan sel. So bila pengoksidaan sel, yang mana sel ini tidak ada, orang kata tidak ada, sel tu telah dicuri atom oksigen oleh radikal bebas ni. So untuk menghalang proses pengoksidaan ni, oksida ni, perlu kepada apa? Antioksidan.
So antioksidan apa dia buat? Okey, pada waktu badan rehat, ini contoh lukisan antioksidan lah. Pada waktu badan kita dalam keadaan rehat, ya, sebab tu orang kalau tak mau kena masalah ketumbuhan ni, dia tak boleh tak tidur malam, dia kena rehat. Waktu yang best macam 12 pagi sehingga 4 pagi tu memang dah dalam deep sleep dah. Okey. So pada waktu malam bila kita tidur, apa yang antioksidan ni buat? Okey. Dia akan memutuskan bekalan makanan daripada salur darah besar kepada sel-sel kanser. Dia putuskan bekalan. Maka sel kanser ini dia tak sempat membesar lah. Sebab kalau dia membesar, ini sel kanser, dia akan berpindah ke bahagian badan lain. Katakanlah ni sel hati. Mungkin orang tu jadi kena kanser hati kan. Kalau dia dah berstart metastasis. Metastasis ni lah sel kanser ni pindah ke tempat lain pula dah. Dia pergi ke otak, jadi kanser otak pula. Ni bahaya, kita nak elakkan benda ni lah. Metastasis ni dia akan melebar pula dah satu badan. So jadi untuk elak ni kita kena ambil antioksidan. Ni contoh antioksidan. Dan antioksidan yang paling kuat setakat inilah yang dapat secara orang kata melalui bacaan saya lah antara antioksidan yang best, yang fantastic, yang luar biasa hebat, nama dia anthocyanin. Ni best. Anthocyanin. So anthocyanin ni masuk dalam badan, saya ulang sekali lagi dia akan potong ni bekalan makanan daripada badan kita ni kepada sel kanser ni. Maka sel kanser ni akan menguncup. Proses ni dipanggil apostasis. Okey, apostasis, yang mana sel kanser ini kecut dia jadi dormant balik. Ingat dia jadi dormant balik bukan hilang terus, dia dormant balik, so dia tak buat kacau. So jadi penuhkan segala antioksidan dekat ke tepi keliling dia ni. So dia tidak orang kata bermerajalela membuat orang kata berkembang jadi tumor ataupun sel kanser lah. So jadi saya ulang sekali lagi radikal bebas dia attack sel kita rosak jadi sel kanser. Apa yang radikal bebas buat adalah dia buat pengoksidaan. Nak elak pengoksidaan perlu antioksidan. So apa antioksidan buat? Dia memutuskan bekalan makanan ni yang badan bagi kepada sel ni untuk membasmi sel kanser ni daripada membesar. So bila sel kanser ini tak sempat berpindah ganda, metastasis, sebab aktiviti antioksidan yang banyak ni, maka sel kanser akan kecut, dia jadi apostasis. Dan moga-moga mati terus sel kanser ni. So saya akan tunjukkan anda beberapa perkongsian pengalaman pengguna kami, yang mana produk Rich Berries ni, ini adalah produk bukan ubat. Saya ulang sekali lagi, ini bukan ubat, yang mana ianya tidak digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit. Cuma apa yang saya tunjukkan yang selepas ni ialah ada customer kami berpuas hati yang mana simptom mereka berkurangan, tu je, berkurangan, tidak menyembuhkan tapi berkurangan. So ini saya tunjukkan sekarang ni, anda nampak sekarang ni ialah ni adalah yang sebelum. Okey, saya bagi masa 10 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, yang tu gambar tadi tu adalah sebelum. Ni semasa dia ambil Rich Berries. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang tadi tu semasa. Yang sekarang ni yang selepas bila dia dah ambil Rich Berries. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So anda dah baca kan? Okey. Memang nampak mengagumkan, tapi ini bukan testimoni tidak ada jurnal yang syarikat kita buat untuk backup pengalaman pengguna ni. Cuma didapati ada pengguna kita, dia makan produk Rich Berries ni, dia rasa lega sikit. Bukan penyembuhan, bukan rawatan, tapi sekadar makanan tambahan yang berkhasiat. Itu saja daripada saya. Lemah pincang itu semua saya. Allah Ta'ala je lah Tuhan yang maha sempurna, maha hebat. InsyaAllah kita jumpa di angkasa kejayaan. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes.